Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, pertama sekali puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan nikmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan peluang kepada kita dan juga ruang waktu untuk mengisi masa antara maghrib dan isyak ini dengan majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini merupakan taman-taman syurga, yang mana beruntunglah orang-orang yang berada di taman syurga. Mudah-mudahan insya-Allah di akhirat nanti benar-benar akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini juga Allah mengangkat segala musibah bala bencana yang menimpa kita, sekaligus memberikan kesihatan yang baik kepada kita zahir dan batin, juga mengurniakan kepada kita kelebihan rezeki yang baik zahir dan batin insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi menyambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Iaitu kita masih lagi pada bab yang ke-7 berkenaan dengan adab-adab masuk ke dalam masjid. Jadi sebelum saya nak melanjutkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan adab-adab masuk ke dalam masjid ni, sekali lagi diingatkan untuk perhatian dan ingatan kita bersama, iaitu khususnya kepada imam lah, setiap kali nak memulakan solat fardu, jangan sekali-kali menyebut as-salatu jami'ah rahimakumullah, kerana itu khusus untuk sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah sahaja. Sementara sembahyang fardu tidak perlu disebut as-salatu jami'ah. Ada sekali peringatan bersamalah. Tak apa, biar diingatkan berkali-kali supaya dia melekat. Kadang-kadang bila tak diingatkan, dia ni lah dah terbiasa kan. Itu biasalah. Jadi bila kita perasan, siapa-siapa sajalah jemaah-jemaah yang lain yang perasan, tolong sampaikan, tolong bagi tahulah, tolong bagi peringatan. Baik. Jadi berkenaan dengan adab-adab masuk ke dalam masjid, sebagaimana telah kita sebutkan sebelum ni, bila kita masuk ke dalam masjid, selain daripada adab-adab yang telah kita sebutkan sebelum ini, iaitu setiap kali kita masuk ke dalam masjid, jangan sekali-kali meninggalkan mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid, iaitu sebanyak 2 rakaat. Solat sunat tahiyatul masjid. Bila masuk saja dalam masjid, niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, saja aku berniat untuk beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Kemudian jangan terlebih dahulu duduk sebelum mendirikan solat tahiyatul masjid, iaitu sebanyak 2 rakaat. Kerana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza daqala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Hadis sahih Al-Bukhari dalam bab solat. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan, iza daqala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, juga hadis dalam sahih Bukhari, iaitu Nabi mengatakan, apabila kamu, salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, mana-mana masjid lah, mana-mana masjid, sama ada masjid yang didirikan Jumaat ataupun tidak, asalkan masjid itu didirikan solat fardu di dalamnya, faryarka' rak'ataini qabla an yajlisa, maka hendaklah dia mendirikan solat sunat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat.
iaitu salli sunnata tahiyatil masjidi raka'ataini lillah taala. Sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu tiap kali masuk dalam masjid. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak pernah meninggalkan solat sunat tahiyatul masjid ini. Setiap kali Nabi masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Setiap kali Nabi masuk dalam masjid, akan solat sunat tahiyatul masjid. Maksudnya Nabi tidak pernah meninggalkan solat sunat tahiyatul masjid ini. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan, misalnya Imam Al-Ghazali bagi perumpamaan ataupun misal, kalau kita masuk dalam masjid, misalnya ada majlis ilmu misalnya, ataupun kita dalam keadaan hadas kecil, jadi sehingga kita tidak dapat mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus salihah, iaitu 3 kali membaca al-baqiyatus salihah, yang mana sebelum ni saya sebutlah baca 4 kali. Kerana ada pendapat ulama mengatakan baca 4 kali. Imam Ghazali sebut di sini baca 3 kali saja. Jadi sama ada kita nak baca 4 ataupun 3 terpulanglah. Tapi kalau ambil jumlah yang banyak, pahala banyak, lebih. Sebab bacaannya lebih, hurufnya lebih. Kerana setiap satu huruf tu dikira 10 pahala kan. Kita ambil lah yang lebih. Kalau nak ambil 3 pun tidak ada masalah. Jadi itu sebagai ganti dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Imam Ghazali sebut di sini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sahaja. Yang saya sebut sebelum ni ditambah dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Panjang sikit. Kerana di tempat lain disebut dengan kalimat yang panjang sikit. Imam Ghazali sebut yang pendek. Mana-manalah terpulang. Dan mengikut pendapat sebagai ulama dibaca 4 kali. Ada ulama lain mengatakan dibaca sebanyak 4 kali. Sama ada baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sahaja, ataupun ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terpulanglah nak tambah ataupun tidak. Yang penting dibaca sebagai ganti kepada solat sunat tahiyatul masjid sekiranya tidak dapat dikerjakan, tak dapat nak dibuat kerana ada kesuntukan waktu dan sebagainya, ada halangan, maka diganti. Kalau tidak diganti, rugilah, sebab lepas daripada itu dah tak boleh buat tahiyatul masjid. Kalau dah duduk memang dah tak boleh buat, jadi rugi. Jadi sebagai gantinya baca kalimat tersebut. Bila kita baca sebagai gantinya, seolah-olah kita dah buat solat sunat tahiyatul masjid tadi, dapat ganjaran pahala dia. Itu sebagai ganti dia. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang. Ini ada ulama ulama lain berpendapat bahawa dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang. Dia masuk dalam masjid tidak ada air sembahyang. Tapi lazimnya kita masuk dalam masjid ni biasanya dah ada air sembahyang lah, dah ada wuduk. Dan sekali sahaja bagi orang yang ada air sembahyang. Orang yang ada sembahyang baca sekali saja. Jadi maknanya kalau ada air sembahyang nak baca 3 kali pun tak ada masalah, nak baca 4 kali pun tidak ada masalah. Jadi maknanya boleh dipilih lah mana-mana yang rasa bersesuaian. Kemudian solat sunat tahiyatul masjid ni juga kalau tidak diganti dengan dengan kalimat tadi, boleh juga. Maksudnya kita masuk dalam masjid tak sempat nak tahiyatul masjid, terus solat solat qabliyah waktu kan, kemudian solat fardu. Jadi maknanya ketika mana kita solat sunat qabliyah, contoh qabliyah maghrib tadi, kita boleh niatkan sekali dengan tahiyatul masjid tadi. Boleh niatkan sekali dengan tahiyatul masjid tadi. Kalau kita tak nak baca bacaan tadilah, kita boleh niat sekali. Maknanya dalam sembahyang qabliyah maghrib tu ada sekali tahiyatul masjid dalam tu. Ada sekali tahiyatul masjid dalam tu. Syarat ni apa? Solatnya sama. Solatnya sama. Solat qabliyah maghrib sunat, solat tahiyatul masjid sunat. Ataupun buat dalam ketika solat fardu nanti, buat solat maghrib niat sekalilah, boleh. Yang tak bolehnya ialah kalau tahiyatul masjid tu nak buat dengan solat jenazah, tak bolehlah, tak jadi. Tak, orang kata apa, tak ngam, tak menepati sifat-sifat dia. Kemudian nak buat tahiyatul masjid dengan sujud syukur, tak sama tahiyatul masjid dia ada
apa nama, rokok dan sebagainya. Ya, yang ni sujud syukur, sujud saja. Kemudian nak buat sujud tilawah pun tak boleh. Nak solat 1 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, nak gabung dengan 1 rakaat tak boleh juga. Jadi buat yang sekadar yang boleh, mana tadi digabungkan dengan qabliyah maghrib misalnya, ataupun qabliyah waktu-waktu yang lain, ataupun dimasukkan terus dalam solat fardu, ataupun diganti dengan bacaan tadi. Mana-mana boleh. Yang tak bolehnya selain daripada itulah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, kata Imam Al-Ghazali lagi, dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh. Maknanya kalau seseorang yang belum lagi mengerjakan solat sunat qabliyah subuh ataupun solat sunat fajar lah, maka kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Maknanya solat sunat subuh tadi boleh jadi kan dia sebagai solat tahiyatul masjid, maknanya digabungkanlah niat dalam solat sunat qabliyah subuh itu ataupun solat sunat fajar itu. Boleh digabungkan ataupun diganti dengan bacaan tadi. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, bila dah selesai daripada solat qabliyah tadi ataupun solat sunat fajar tadi ataupun tahiyatul masjid tadi, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf. Kemudian niat i'tikaf ataupun nak niat i'tikaf daripada mula masuk masjid tadi pun tidak ada masalah. Niat i'tikaf di dalam masjid supaya dapat pahala i'tikaf. Kalau tak niat i'tikaf, sekarang duduk ni tak niat i'tikaf, tak dapatlah pahala i'tikaf tu. Jadi kena niat i'tikaf dalam masjid. Dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang sunat subuh. Kemudian diamalkan bacaan bacaan apa? Bacaan doa yang dibaca oleh Rasulullah selepas daripada sembahyang sunat subuh. Ya, berbalik pada tadi, kalau kita tak niat i'tikaf, kita tak dapat pahala i'tikaf, yang mana Nabi mengatakan dalam hadis, man i'takafa fuwaqa naqatin fa ka'annama a'taqa nasamatan. Sesiapa yang melakukan i'tikaf selama mana orang memerah susu unta, seakan-akan dia telah membebaskan seorang budak ataupun seorang hamba. Tu kelebihan orang yang niat i'tikaf. Dia dapat pahala seumpama dia bebaskan seorang budak, seorang hamba. Zaman sekarang tak ada hamba lah, zaman dulu. Baik, selepas pada sembahyang sunat subuh, Nabi menganjurkan kita baca doa inilah, Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'. Ya, Nabi mengatakan dalam doa ini yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu akan rahmat yang turun daripada sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-cerai dari segala urusanku. Sebab kita masa tu pada waktu pagi kita doa ni bagus diamalkan. Dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku, dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku, dan dengannya engkau perbaiki akan agamaku, dan dengannya engkau peliharakan segala sesuatu yang gaib daripada pandanganku, dan dengannya engkau terima syahadahku ataupun persaksianku, dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku, dan dengannya engkau putihkan mukaku, dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukku, dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya pula engkau peliharakan aku dari segala kejahatan. Kemudian ada lagi doanya panjang. Doanya panjang sampailah kepada ni panjang ni, kalau siapa mampu amalkan. Kalau tak mampu ambil bahagian awal pun dah memadai. Kalau tak dibaca semua.
sampailah kepada wa anta taf'alu ma turid. Bukan, ada lagi tu, panjang lagi. Sampai kepada muka surat 40. Sampailah kepada Allahumma ja'al li nuran, ataupun ambil yang terakhir sekali pun dah memadai. Doa yang terakhir tu pun boleh juga. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri. Itu doa yang sangat baik. Ya Allah, jadikanlah bagi aku nur, cahaya di dalam hatiku, cahaya di kuburku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada rambutku, cahaya pada kulitku. Itu doa yang paling baik, yang last sekali tu. Kalau tak mampu nak amal semualah. Kalau tak mampu nak amal semua, amal yang tu saja pun dah memadai. Jadi saya tak akan bacalah doa ni panjang-panjang. Jadi nanti tuan-tuan boleh baca sendiri ya. Ini doa yang diamalkan oleh Rasulullah, dibaca selepas daripada sembahyang sunat subuh. Lepas sembahyang sunat subuh boleh diamalkan. Kalau tak hafal boleh pegang buku ni, baca. Paling-paling seminggu sekali pun dah memadai lah. Ambil hari Jumaat misalnya, hari Jumaat baca. Hari lain tak baca pun tak ada masalah. Ambil hari Jumaat saja misalnya. Ataupun baca yang doa yang terakhir itu saja. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, kita terus pada muka surat 41. Saya tak akan baca doa ni semua ni sekali. Nanti tuan-tuan baca sendirilah yang tu. Jadi muka surat 41 tu, apabila engkau selesai membaca doa ini, doa yang panjang ini tadi ataupun sebahagian daripada doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu. Maksudnya lepas pada yang sunat subuh tadi, nak baca panjang-panjang, kalau tak ada masa ambil yang pendek aja. Lepas daripada tu, jangan sibuk dengan perkara yang lain, kata Imam Ghazali, melainkan kita fokus nak sembahyang fardu subuh. Nak sembahyang fardu subuh. Atau berzikir, atau bertasbih, atau membaca Al-Quran. Misalnya kalau belum dikhomatkan, belum dilakukan sembahyang fardu subuh, ambil masa pada ketika tu untuk baca Quran ke, misalnya berzikir ke, ataupun bertasbih, beristighfar dan sebagainya. Kerana dalam hadis disebutkan, man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla salatal qadah astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa maratin ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kanat misla zabadil bahr. Kerana lepas daripada solat fardu subuh itu, maknanya kalau tak sempat nak baca Quran sebelum, boleh baca selepas daripada sembahyang fardu subuh, ataupun berzikir ataupun bertasbih. Yang mana dalam hadis Nabi mengatakan, man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla salatal qadah, iaitu siapa yang mengucapkan doa ini pada sembahyang fardu subuh pada hari Jumaat. Ini khusus pada Jumaat. Siapa yang membaca istighfar ini 3 kali, iaitu astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa maratin, baca 3 kali. Siapa baca istighfar ni 3 kali, ghafarallahu ta'ala, Allah akan mengampunkan zunubahu, dosa-dosanya, walaupun misla zabadil bahr, walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih-buih di lautan. Buih-buih di lautan banyak kan, tak terkira. Kalau kita ada dosa sebanyak itu, iaitu dosa kecil, akan diampunkan oleh Allah SWT dengan kita baca tadi 3 kali. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun baca hayyul qayyumu, boleh baca dengan 2 wajah. Nak baca hayyul qayyum ataupun hayyul qayyumu wa atubu ilaih, boleh baca dengan 2 wajah tu, boleh baca. Tapi biasanya kita baca apa? Kita baca wal hayyul qayyumu lah, biasanya kita baca begitu. Ataupun nak baca bari Fathah pun boleh, tidak ada masalah. Kerana begitulah disebutkan dalam hadis. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, dan apabila engkau mendengar panggilan azan, bila mendengar panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah perhatianmu untuk menjawab azan. Bila kita dengar azan, kita berhenti, jangan bercakap, jangan bersembang, jangan buat apa-apa, jangan main dan sebagainya. Bagi perhatian kepada azan untuk jawab azan. Kerana dalam hadis disebutkan, iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Apabila kamu mendengar panggilan azan, kata Rasulullah, yaqulu
Iza sami'tumun nida faqulu. Maka hendaklah kamu berkata ataupun mengucapkan mislama yaqulul muazin, seumpama apa yang dikatakan oleh muazin ataupun tukang bang. Ada orang panggil Bilal. Bilal tu nama bagi Sayyidina Bilal bin Rabah. Panggil Bilal. Sebenarnya nama tukang bang tu muazin ataupun kita kata tukang bang lah, tukang bang. Tapi kita panggil juga Bilal. Ada lekat lah Bilal. Mudah-mudahan tukang abang ataupun tukang azan tu dapat apa nama kelebihan macam mana Sayyidina Bilal lah. Mudah-mudahan itu apa nama muazzin Rasulullah SAW. Bila kita dengar azan, kita kena jawab azan. Kerana kata ulama, sesiapa yang tidak menjawab azan ketika mana azan dilaungkan, dikuatiri dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa na'udzubillah min zalik. Takut-takut dia mati dalam keadaan yang tidak baik. Kalau kita di azan dia tidak ambil perhatian, tak jawab. Pasal apa? Pasal azan tu panggilan, Allah panggil untuk semayang. Soalan kita panggil, mailah semayang, datanglah untuk semayang. Kalau pengurusi masjid panggil misalnya tu, orang buat tak tahu. Apa rasa kan? Macam tu lah. Perumpamaan dia. Allah panggil kita semayang, kita buat tak tahu, buat tak dengar, buat tak dengar, cakap benda-benda hal lain. Tak menyahut panggilan itu. Maka dikuatiri takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apabila muazzin berkata Allahu Akbar, maka jawab olehmu seperti perkataannya itu. Bila muazzin ataupun tukang azan menyebut Allahu Akbar, maka kita yang dengar ni pun jawab dengan dengan kalimat yang sama, iaitu Allahu Akbar. Dan begitulah seterusnya engkau jawab segala kalimah azan itu, kecuali pada hayya 'alatain, pada dua hayya 'ala, iaitu hayya 'alal falah dan juga hayya 'alas salah. Kecuali pada dua kalimat ini saja. Jawapannya berbeza. Iaitu apa? Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pada ketika hayya 'alal falah dan juga hayya 'alas salah, jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila Allah panggil hayya 'alas salah, marilah sembahyang, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kejayaan, kita akan sebut tidak ada daya kuasa kita nak datang solat ni, nak datang menuju kejayaan ni, melainkan bila Allah bagi kekuatan tu, bagi kudrah itu kepada kita, baru kita dapat. Maksudnya kita datang masjid ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah lah, bukan dengan kekuatan kita pun. Dan apabila muazzin melaungkan, ini pada solat subuh, disebut taswib. As-salatu khairum minan naum, itu disebut taswib di dalam azan sembahyang subuh. As-salatu khairum minan naum, solat itu lebih baik daripada tidur. Bukan an-naumu khairum minas salah, bukan tidur tu lebih baik daripada sembahyang. Yang terbalik pula. Mana dah tahu Bilal tengah mengantuk. Terbalik. Bila terbalik, dia tengok jemaah tak datang. Rupa-rupanya dia silap bagi tahu. Jemaah kata, dia dengar azan kata tadi tidur tu lebih baik pada solat. Jemaah pun tidur kan. Tapi tak pernah berlaku lah, insyaAllah tak pernah berlaku. Tapi kalau berlaku gitu, maknanya muazzin tadi mungkin mengantuk lah kot kan. Jadi bila solat subuh, maka hendaklah kau jawab dengan perkataan sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Ini jawab dia. Bila disebut as-salatu khairum minan naum, dia jawab sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Engkau benar dan engkau telah berbuat baik, dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu. Buat Bilal panggil, muazzin panggil itu, semayang itu lebih baik daripada tidur, kita membenarkan apa yang dikatakan oleh muazzin itu. Dan apabila engkau mendengar iqamat, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazzin. Begitu juga bila kita dengar iqamat, kita jawab dengan lafaz yang sama, kecuali pada perkataan qad qamatis salah. Qad qamatis salah, pada ketika itu
Maka jawablah walimu dengan perkataan aqamahallahu adamaha ma damatis samawati wal ard. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendirikannya, yakni sembahyang, dan mengekalkannya sembahyang itu selama masih kekal lagi segala langit dan bumi, maknanya sampai kiamat. Mudah-mudahan solat itu dikerjakan. Bila disebut qad qamatis salah, dalam arti kata yang lain, sembahyang sudah hampir untuk didirikan. Oleh sebab itu bila kita dengar iqamat, jangan bangun terlebih dahulu. Ini tidak, muazzin baru Allahu akbar, Allahu akbar, semua dah bangun. Pasal apa? Pasal silap muazzin juga. Dia sebut awal saf. Muazzin sebut kan saf, padahal bukan tugas muazzin pun, tugas imam tu. Imam ketika mana berdiri di tempat imam, barulah imam sebut saf. Bila tak perlu sebut, muazzin tak perlu sebut. Muazzin cuma iqamat saja. Jadi muazzin jangan ambil tugas imam. Begitu juga imam jangan ambil tugas muazzin. Itu kena tahu. Jadi bila muazzin baru sebut Allahu akbar, Allahu akbar, sebenarnya tak perlu bangun lagi. Tidak disunatkan bangun. Nak bangun ketika mana? Ketika disebut qad qamatis salah. Sembahyang sudah hendak didirikan, baru ketika itu baru kita bangun. Itu khusus bagi orang yang lambat nak bangun, dia bangun ketika disebut qad qamatis salah. Kalau orang yang sihat walafiat, bangun cepat, segera boleh bangun, tunggu sampai habis qomat. Dah habis qomat baru disunatkan bangun. Jangan bangun awal. Bagi orang yang dia lambat nak bangun, sakit lutut, ketika disebut qad qamatis salah, baru dia bangun ketika itu. Tak perlu tunggu sampai habis. Ini yang sepatutnya ikut tertib, yang sepatutnya begini. Bukannya bangun daripada awal. Jadi selepas ni kalau kita dah biasa tu, kita kena biasakan dengan cara yang lebih, maknanya yang lebih tepat lah. Yang lebih tepat. Jadi kalau ada orang mengatakan, macam mana ustaz kita nak kerja saf? Oleh sebab tu bila kita datang masjid, kita kena isi saf yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Bukan kita duduk belakang. Bila kita duduk kat belakang, itu yang terkejar-kejar, kan? Betul tak? Kita kena duduk terus kat depan. Kalau rasa takut kena tarik ganti imam, duduklah tepi-tepi sikit, tengah tu biar kosong. Dia takut nak kena ganti imam kan, imam batal solat ke apa. Jangan risau. Jangan belakang imam. Duduklah tepi-tepi saf yang utama ni. Kan? Yang penting bila datang awal, isi saf yang pertama. Jangan datang awal duduk ujung. Duduk belakang-belakang. Tu tak kenalah, tak kena. Kalau kita duduk belakang, kita dah datang awal, rugi. Pasal apa? Pasal kita dah peluang nak rebut pahala kat depan ni, tiba-tiba kita duduk di belakang. Rugilah. Orang ataupun dalam bahasa lain, orang kata tak cerdik lah. Nak sebut perkataan satu lagi nanti orang marah pula. Maksudnya tak cerdik lah. Tak cerdik. Jadi kita kena jadi orang cerdik sikit. Kalau pergi supermarket, dia nak pula potong lain. Itu nak potong lain. Kan? Tunggu duit duit prihatin. Kan? Bantuan prihatin. Potong lain. Betul ini tak nak pula potong lain. Datang awal dia duduk belakang. Dia macam ni. Perkara akhirat, perkara yang berkaitan dengan akhirat, kita kena pentingkan diri kita dulu. Lepas tu baru orang lain. Perkara yang berkaitan dengan dunia, kita bagi orang lain dulu, baru kita. Kita ni terbalik. Yang dunia kita nak dulu, yang akhirat kita bagi orang dulu. Ini terbalik. Sepatutnya yang akhirat tu kita dulu kena kejar. Maksudnya kalau ruang kat depan ni tinggal satu ke, kita dulu kena kejar. Jangan bagi orang lain. Macam tu. Yang dunia tak apa, bagi orang lain dulu. Ini tidak, terbalik. Jadi maknanya bila tu dia punya cara jawab iqamat ataupun azan. Jadi bila kita dengar azan dengan iqamat, kena jawab, kecuali kalau kita duduk dalam tandas sedang qada hajat, ataupun dalam keadaan tawaf, dalam keadaan suami isteri sedang bersama misalnya, tak boleh jawablah azan ketika itu. Tunggu selesai, dah selesai baru jawab azan. Orang yang duduk dalam tandas pun keluar daripada tandas nanti baru jawab azan, walaupun dah habis azan tu dah lama dah. Disunatkan juga untuk jawab
Kalau azan tu kita dengar lah. Kalau tak dengar azan tersebut, tak perlu kita jawab lah. Ataupun tengah solat. Kalau tengah solat pula, dengar azan, jawab azan. Tunggulah habis solat tu baru jawab azan. Azan dan TV, kita dengar azan boleh jawab, tak ada masalah. Boleh jawab. Azan kan, dengar azan. Nabi tak kata dengar azan dan TV jangan. Tak ada. Maksudnya umum lah, umum. Dengar azan radio ke apa pun jawab. Jawab. Itu lebih baik lah. Kita dengar lagu negaraku, berdiri ke tak? Berdiri ke tak? Dengar daripada radio juga kan? Berdiri, hormat. Hormat tu tak ada masalah. Baguslah kita hormat lagu negaraku. Tu lagu kita ada jiwa dengan lagu negeri Sarawak kan. Berdiri. Jadi azan pun kena macam tu lah. Azan lebih lagi lah. Jadi itu cara jawab azan. Dan nak berdiri untuk solat pun tunggu sampai habis iqamat ataupun pada ketika qad qamatis solat tadi. Dan apabila engkau selesai daripada menjawab azan, ketika ini azan subuh lah. Nanti kalau solat lain, azan solat waktu lain. Dan juga ketika mana kita selesai daripada iqamat, selesai jawab iqamat, doanya adalah sama. Maka baca olehmu akan doa, Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salatik wa aswati du'atik wa idbari lailik wa iqbali naharik. Doa ni khusus untuk subuh lah, subuh. Doa untuk azan nanti lain. Walaupun dia ada sambungan di sini. Wa iqbali naharik an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wad darajatar rafi'ah wa ba'asuhul maqamal mahmud danil ladzi wa'adtah ya arhamar rahimin. Ini doa jawab lepas daripada azan ataupun iqamat, ataupun dengan lafaz yang lain, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamal mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Itu yang panjang. Cuma di sini kena perhatikanlah, ada kena letak nun kecil. Itu Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu kena letak nun kecil kat situ. Jadi ini doa yang dibacakan oleh Rasulullah selepas daripada azan dengan iqamat. Dalam hadis disebutkan sesiapa yang membaca doa ini, doa lepas pada azan ataupun doa lepas pada iqamat ini, dia akan mendapat syafaat aku di hari kiamat nanti, kata Rasulullah. Kita nak dapat syafaat Rasulullah, kita baca doa lepas daripada azan dengan iqamat ni. Maknanya jangan tinggal lah. Jangan sekali-kali tinggal. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu, kemudian jawablah azan seperti susunannya yang tersebut tadi. Maknanya kalau kita sedang sembahyang, kita selesaikan sembahyang kita terlebih dahulu, kemudian nanti selesai pada sembahyang baru kita jawab azan. Baru kita jawab azan ataupun kita jawab iqamat. Jawab iqamat. Begitu juga walaupun kita hanya dengar sebahagian saja. Kita dengar sebahagian je azan, sebahagian lain kita tak dengar. Begitu juga kita dengar sebahagian iqamat, sebahagian lagi yang lain kita tak dengar, tetap juga kita dianjurkan untuk menjawab azan ataupun iqamat itu secara sempurna daripada awal. Kalau kita dengar sebahagian. Tapi kalau kita tak dengar langsung, satu pun tak dengar, barulah tidak disunatkan untuk kita jawab azan ataupun jawab iqamat. Pasal apa? Pasal tak dengar langsung. Tapi kalau kita dengar juga sebahagian, disunatkan untuk kita jawab azan ataupun iqamat tu dengan sempurna daripada awal sampai habis. Sebab kita dah dengar. Syaratnya dengar. Dan apabila imam mulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu, yakni fardu subuh tadi, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti perbuatannya sahaja. Jadi bila imam nak mula takbiratul ihram, untuk sembahyang fardu jangan buat benda yang lain melainkan kita fokus untuk ikut perbuatan imam. Jadi sebelum kita nak takbiratul ihram, ini perkara sunat yang terbesar sebelum kita nak sembahyang. Pertama adalah azan.
perkara sunat yang terbesar sebelum sembahyang adalah azan. Yang kedua adalah iqamat. Yang ketiga adalah sutrah, meletakkan sutrah di hadapan. Kalau imam dia kena letak di hadapan imam lah. Kalau makmum yang berimamkan orang lain, dia tak perlu letaklah sutrah di hadapan dia, kerana imam sudah ada sutrah di hadapan dia. Yang keempat adalah siwak ataupun miswak, bersugi sebelum angkat takbiratul ihram. Itu sunnah yang terbesar sebelum angkat takbiratul ihram. Azan, iqamat, sutrah dengan sugi. Empat ni yang terbesar sekali sebelum angkat takbiratul ihram. Bila angkat takbiratul ihram, itu sunat-sunat yang lain yang ada dalam sembahyang. Jadi empat ni, walaupun kita sembahyang seorang diri, sunat juga kita azan, sunat juga kita iqamat. Walaupun sembahyang seorang-seorang, sunat azan, sunat iqamat. Kemudian kalau jemaah yang kedua, contohnya jemaah pertama sembahyang isyak kejap lagi dah habis selesai, tiba-tiba ada jemaah kedua datang masuk dalam masjid ni, sunat juga azan, sunat juga iqamat, sunat letak sutrah tadi, sunat bersugi, sunat juga buat azan dengan iqamat itu, walaupun jemaah yang kedua. Begitu juga kalau kita qada sembahyang, kita tertinggal sembahyang, apa-apa sembahyang lah, nanti kita nak qada, sunat azan, sunat iqamat, letak sutrah dan juga sugi, sunat buat empat perkara tu juga sebelum angkat takbiratul ihram. Ni sunat belaka. Kalau tak buat boleh tak? Boleh. Rugilah. Itu je boleh bagi tahu. Rugi. Tak buat rugilah, sebab yang sunat tu ada pahala. Kerana Nabi pun buat begitu. Nabi dalam satu peristiwa dalam musafir, Nabi pernah tertidur sampai terlewat subuh. Allah takdirkan Nabi terlelap sampai terlewat subuh dalam musafir. Nabi dah pesan kepada Sayyidina Bilal, nanti kejutkan untuk sembahyang subuh. Semua tertidur. Nabi, sahabat semua tertidur. Allah takdirkan tertidur. Padahal Rasulullah ni hatinya sentiasa berjaga, sentiasa berzikir, mata je pejam. Tapi nak jadikan contoh pada umat, Rasulullah tertidur pada ketika itu. Dalam satu peristiwa tu sajalah. Seorang lain tak berlakulah peristiwa tu je sebagai contoh. Bila Nabi dah terjaga, sahabat terjaga, matahari dah meninggi, dah panas. Kan? Dah terpancar kena muka, panas. Terjaga-jaga dah panas, kemudian Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Bilal azan. Sayyidina Bilal pun azan. Tengah matahari dah naik. Azan. Lepas daripada azan, Nabi dengan para sahabat sembahyang sunat subuh. Nampak? Lepas sembahyang sunat subuh, Bilal iqamat. Lepas iqamat, semua sembahyang berjemaah. Azan, iqamat, sembahyang sunat subuh, solat subuh tadi dibuat secara qada, secara ganti. Dalam waktu yang lain. Semua diganti. Itu sunat diganti. Dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sebentar lagi. Nanti Imam Ghazali akan terangkan adab-adab ataupun kaifiat ataupun tata cara sembahyang. Iaitu tata cara sembahyang tu ada dalam bab ke-11 nanti. Bab ke-11. Kita sekarang ni baru bab ke-7. Nanti bab 11 nanti baru diterangkan cara-cara nak sembahyang. Cara daripada sebelum angkat takbiratul ihram sampailah bagi salam. Diterangkan secara detail. Dan apabila engkau selesai sembahyang, maka bacalah olehmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim, sampailah la ilaha illallah ahlun ni'am wal fadli was sana'il hasan, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini dianjurkan kita baca amalan ini selepas daripada sembahyang. Daripada sembahyang subuh lah. Daripada sembahyang subuh. Dan juga itu saya dah sebut, lepas pada sembahyang sunat subuh disunatkan kita berbaring. Kerana Rasulullah berbaring. Lepas daripada itu baru buat solat fardu subuh. Cuma saya bagi tahu itu kalau dalam masjid belum lagi jadi amalan yang umum, jangan buatlah. Nanti orang ingatkan apa pula. Kita biar sepakat dulu. Kalau nak buat biar sepakat semua orang baring. Lepas tu barulah buat solat fardu subuh. Tapi kalau kat rumah boleh buat. Boleh diamalkan. Lepas sembahyang sunat subuh tu baring sekejap. Baringnya adalah caranya adalah itu minta tunjuk contoh, tak ada orang nak jadi contoh. Boleh adik ni. Sini. Kalau tidak nampak gambaran dia macam mana. Okey. Menghadap sana. Ini ibaratnya macam kiblat lah sana, menghadap sana.
Hadap sana sini ni. Okey. Baring. 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 Okey. Baring. Pusing badan. Pusing macam ni. Okey. Mengiring ke kanan. Kemudian tangan kanan. Letak. Letak situ. Okey. Dirikan ni siku. Siku naik. Berdiri. Okey, ke sini sikit. Okey. Macam tengok TV. Ini cara berbaring selepas daripada solat sunat subuh tadi. Sebelum kita buat fardu subuh. Sunat berbaring dengan cara beginilah. Tangan kat sini, lelok sikit. Biar selesa. Okey, sekejap je. Dalam beberapa ketika je. Lepas tu berdiri untuk solat subuh. Bukan tidur, baring. Saya dengar istilah tu betul-betul, baring bukan tidur. Okey, masih adik. Masih ya. Dapat pahala tunjuk contoh. Okey, itu cara dia lah, Kalau di masjid, jangan buat dululah, buat di rumah je. Nanti semua orang dah tahu, dah tersebar tentang amalan ni, baru kita boleh buat lah, tak jadi fitnah lah ataupun tak jadi cakap-cakap orang lain. Ya, muka kena menghadap kiblat. Pasal apa tujuan berbaring tu? Mengingatkan kita pada mati. Rasulullah buat tu sebagai mengingat kita pada mati. Lepas tu kita nak sembahyang subuh. Rasulullah buat macam tu lah. Lepas pada sembahyang sunat subuh, Rasulullah berbaring itu tadi. Kemudian baru solat subuh. Kan saya sebut itu, cara tidur Rasulullah, cara baring Rasulullah ada 3. Pertama yang tadi tu, waktu sebelum nak sembahyang subuh. Yang kedua waktu tidur qailullah tengah hari. Itu bertelentang lah, tangan di sini kan. Dan kalau tidur malam, begini. Tidur malam, tangan letak sini, macam tadi juga, miring ke, tapi tidak menongkat, tak menongkat kepala lah, terus turun. Tu 3 cara Rasulullah tidur ataupun cara Rasulullah berbaring. Disebut dalam Syama'il, disebut gitu. Jadi maknanya kalau yang lepas sunat subuh tadi macam tadi, tengah hari tadi kita terlentang ataupun macam tadi pun boleh, tak ada masalah. Dan waktu tidur malam tu macam ni. Waktu pertama je lah kita tidur kalau malam. Lepas tu kita dah tak sedar, tak tahulah ke mana dah, berpusing arah kan. Tu tidak ada masalah, ambil yang awal. Ambil sunnah yang awal. Baik. Jadi lepas pada sembahyang tadi baca ni selawat ni, baca amalan ini, ada tasbih subhana rabbiyal aliyil a'la la ilaha illallah, ni semua adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kerana dalam hadis disebutkan dalam Sahih Imam Muslim, disebutkan amalan ini yang mana Rasulullah membacakan amalan ini. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salamah ibnu Aqwa bahawa Rasulullah SAW membaca tasbih ini sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhabi. Membaca 3 kali. Kalau dalam Imam Ghazali tulis subhana rabbiyal aliyil a'la. Kalau dalam hadis dia ada al-wahhabi. Wahabi ada sabdu tu, ada syaddah. Kalau tak ada syaddah jadi wahabi. Ada nama orang wahabi kan? Ada Saya pun pelik, ada nama orang wahabi. Nama dia Wahabi. Mungkin agaknya bapa dia nak bagi nama Wahab mungkin. Jadi Wahabi. Wahabi tak apa, jangan wasabi. Masalah. Wahabi tu boleh lagi lah. Wasabi ni tahu. Wasabi pedas pedas. Saya pun tak pernah makan. Dengar orang sebut je. Wasabi. Jadi kita berhenti dulu sampai di sini, iaitu muka surat 44. InsyaAllah nanti kita sambunglah pada pengajian yang akan datang. Jadi apa yang kita dapat tu insyaAllah kita amalkan terus. Mana kita dapat amalkan terus. Jangan tunggu lagi lah. Sebab kalau tunggu nanti takut terlupa hilang terus. Lepas tu nak kena ingatkan balik. Yang amalkan terus, mudah-mudahan dia melekat jadi tabiat kita biasa sentiasa buatlah. Jadi amalan tersebut dan akan dapat pahala. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang lemah kurang tu saya minta maaf lah.
Kalau saya tegur banyak kali pun saya minta maaf sebab saya ni biasanya alert sikit. Alert sikit yang minta maaf kalau saya tersebut tu. Ni lah saya bila dah nampak tu ataupun ni saya tak sebut nanti jadi rasa ralat, rasa bersalah. Jadi terpaksa saya sebutlah. Gitulah tu cara saya lah. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan. Ada salah silap, terkasar bahasa saya mohon maaf ya. Sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.